Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan pembangunan mapan dalam Islam dan tumpuan kita masih lagi pada alam sekitar, ya. Dan alam sekitar ini kita menumpukan kepada yang keenam. Ada banyak perkara, tapi yang keenam iaitu bercocok tanam, ya. Bercocok tanam. Jadi bercocok tanam ni sebenarnya amat penting, ya. Kerana sebagai pokok-pokok ni bekalkan oksigen kepada kita dan juga membersihkan udara, ya. Di samping itu pokok-pokok boleh mengurangkan suhu udara sekaligus mengurangkan bahaya kepanasan global, kan. Jadi tanah yang terdedah pula boleh runtuh apabila hujan dan menyebabkan banjir di hilirnya lah, ya. Di samping pokok-pokok ni sumber makanan untuk kita lah, ya, sumber makanan untuk kita, ya. Jadi berkenaan bercocok tanam ini, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim yang bercocok tanam kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya. Apa yang dicuri orang darinya pun menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan binatang liar pun menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan burung pun menjadi sedekah baginya, ya. Dan tidaklah seorang mengambil darinya melainkan ia menjadi sedekah baginya. Jadi itu dia. Kalau kita tanam apa pokok, orang curi ke, binatang makan ke, burung makan ke, itu merupakan sedekah kepada kita lah, kan. Jadi betapa pentingnya tanaman pokok, ya. Bahkan ketika hampir kiamat nanti pun, ya, orang yang mampu menanam pokok, tanamlah pokok, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sekiranya hari kiamat hendak terjadi, manakala di tangan salah seorang di antara kamu ada benih kurma, maka apabila dia mampu menanam sebelum terjadinya kiamat, maka hendaklah dia menanamnya. Dia riwayat Bukhari, ya. Dalam keadaan goncang, makan gempa apa semua ni, orang semua pertempiaran, kalau masa tu ada benih tangan kita, tanamlah, kan. Macam itu menunjukkan betapa pentingnya menanam bercocok tanam dari pandangan Islam. Jadi ada cerita ni di Turki, ya. Nama dia orang ni namanya Hikmet Kaya. Hikmet Kaya ni dilihat orang sebagai pahlawan alam sekitar, ya. Dan dia bukan seorang perwira tentera dan bukan juga pegawai tinggi, tapi pekerja sebagai juruteknik perhutanan. Kan sebabnya ialah Hikmet Kaya ni adalah orang yang bertanggungjawab menjelmakan Bukit Gersang berhampiran bandar Sinop menjadi hijau dengan jutaan pokok, ya. Dia boleh Google lah kat Sinop, ya. Sinop ataupun nama siapalah Hikmet Kaya ni, ya. Selama 24 tahun dia bertugas di Jabatan Perhutanan. Dia menumpukan perhatian kepada penghijauan dengan menanam 25 juta pokok di sebuah bukit yang botak di tepi bandar Sinop. Ia memulakan kerja ini pada tahun 1978 dengan bantuan pakar dan masyarakat tempatannya. Walaupun ia telah bersara pada tahun 2002, dia masih terus memberi tumpuan untuk menjadikan bukit botak itu menjadi tanaman untuk manusia dan haiwan hingga sekarang lah, ya. Jadi bukit botak tu dah jadi hijau, cantik, kan. Di Bandung, dekat kita lah, di Bandung pun dekat daripada kita, kan. Naik kapal terbang satu flight sampai Bandung lah, kan. Ada seorang namanya dia Asep Rahman. Asep Rahman ni pun juga dilihat sebagai pahlawan penghijauan, ya. Disebabkan peristiwa banjir kerap kali berlaku di bahagian utara Bandung tu, dia bersama kawan-kawannya telah menanam 17,000 pokok di lereng-lereng gunung Menglayang. Nama gunung tu Menglayang, ya. Bermula pada Disember tahun 2014 lah, ya. Jadi ketika dia temu ramah, Asep Rahman telah mengatakan setiap kali ke kawasan Bandung Utara banjir, ia menjadi susah hati memikirkan orang-orang yang terjejas, ya. Ia berharap semoga kerja-kerjanya dapat menyelamatkan jutaan manusia di Bandung dan di utaranya lah daripada banjir, ya. Kini pokok-pokok itu telah membesar dan kukuh serta menghijau lereng gunung Menglayang. Pokok-pokok ini juga telah dapat mengurangkan kadar pengaliran air hujan dari lereng gunung dan telah dapat mengurangkan masalah banjir dengan sangat berkesan, ya. Jadi sehubungan kejayaan ini, Asep Rahman telah menjadi lebih bersemangat untuk menghijaukan tempat-tempat lain dengan menubuhkan sebuah NGO, ya, yang diberi nama Ampuh, ya. Ampuh ni singkatan daripada Asosiasi Masyarakat Peduli untuk Hutan, namanya Ampuh, ya. Jadi sehubungan dengan menanam pokok di kawasan yang boleh dikatakan mati ini, kawasan yang dah gersang ini, Rasulullah bersabda, siapa yang menghidupkan tanah yang mati, ia akan memperolehi pahala
dan tanaman yang dimakan binatang kecil itu menjadi sedekah baginya, ya. Jadi alangkah besarnya lah pahala orang seperti Hikmat Kaya dan juga Asep Rahman tadilah, ya, telah menghidupkan bumi yang gersang, bumi yang mati, ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.